Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Diharapkan pelajar-pelajar yang berada di luar sana, para guru, para ibu bapa, semoga anda sihat walafiat hendaknya dan ceria dan terus mengulang kaji pelajaran. Baiklah, tak kenal maka tak cinta. Cikgu perkenalkan diri cikgu terlebih dahulu yang bernama Cikgu Muhammad Razali bin Cik Hamid, merupakan guru cemerlang sejarah SMK Kampung Cengal, Kota Baru, Kelantan. Okey, baiklah seterusnya. Dan cikgu akan bawakan tajuk sejarah tingkatan 3 KSSM yang merupakan bab 1. Tajuknya ialah kedatangan kuasa barat. Di bawah 1.1 ialah kestabilan dan kemakmuran negara kita. Ini merupakan tajuk utama dalam buku teks tingkatan 3 bab 1. Tetapi pelajar-pelajar di luar sana, cikgu nak fokuskan hari ini kepada tajuk yang lebih kecil dan khusus kepada apa? Iaitu pendidikan formal dan pendidikan tidak formal sebelum negara kita mencapai kemerdekaan. Baiklah pelajar, kita teruskan lagi. Ini merupakan hasil pembelajaran dalam dokumen standard kurikulum pendidikan DSKP. Diharapkan selepas ini pelajar mendapat ataupun menerangkan jenis pendidikan formal dan tidak formal. Iaitu dalam DSKP ialah 7.1.1. Baiklah, yang kedua ialah K7.1.6. Diharapkan pelajar dapat menghuraikan kepentingan kerjasama dalam menjamin kemakmuran negara. Ini merupakan hasil pembelajaran yang cikgu harapkan pelajar-pelajar di luar sana dapat dua hasil pembelajaran ini, insya-Allah. Baiklah, kita teruskan lagi pelajar. Terlebih dahulu, cikgu ingin rungkaikan, terjemahkan apa itu kegiatan intelektual. Diharapkan apa yang cikgu utarakan, apa yang cikgu bincangkan pada hari ini, dan pelajar-pelajar di luar sana diharap membuat catatan. Baiklah, yang pertama merupakan aspek penting dalam kehidupan masyarakat. Kenapa cikgu kata begitu? Kerana dengan pendidikanlah kita dapat maju ke hadapan untuk membina diri, keluarga dan negara. Dan pendidikan ini terbahagi kepada dua, iaitu pendidikan formal dan pendidikan tidak formal. Dan secara terperincinya, cikgu akan huraikan selepas ini. Manakala pendidikan tidak formal merupakan pendidikan awal dalam institusi keluarga yang melibatkan ibu bapa. Sebagaimana kita ketahui bahawa ibu bapa lah yang memainkan peranan kepada anak-anak. Contohnya, iaitu cerita rakyat. Ini merupakan kegiatan intelektual pendidikan tidak formal yang bermula di peringkat keluarga ataupun di peringkat awal. Jika dilihat di Sarawak, pelajar-pelajar melalui cerita lisan yang berkaitan dengan amalan dan kepercayaan turun-temurun. Itu di Sarawak. Manakala jika dilihat di Sabah, diajar kemahiran meternak, bertukang, memanjat, menyupit dan bersawah. Ini dilihat kepada tradisional, ilmu-ilmu tradisional diterapkan kepada anak-anak, kepada masyarakat. Sama ada di Semenanjung ataupun di Sabah dan Sarawak. Secara rangkumannya bahawa inilah maksud kegiatan intelektual yang wujud pada ketika dahulu. Diharapkan pelajar-pelajar amat memahami, perlu memahami apa yang cikgu terjemahkan. Supaya anda dapat menjawab soalan peperiksaan nanti yang terbaik hendaknya. Baiklah, seterusnya.
Mula-mula sekali, cikgu nak bawa pemikiran anda dan supaya anda fokus kepada kegiatan intelektual, iaitu di bawah subtopik yang pertama ialah pendidikan tidak formal terlebih dahulu. Okey, baiklah, kita teruskan lagi. Di sini cikgu akan terjemahkan berdasar kepada paparan ini. Pendidikan tidak formal merupakan pendidikan awal. Sebagaimana kita ketahui bahawa pendidikan awal di peringkat keluarga. Persoalannya, siapakah yang memainkan peranan dalam keluarga? Sudah tentu ibu bapa. Kanak-kanak diajar kemahiran seperti bercucuk tanam, menangkap ikan, bertukang dan menghasilkan kraf tangan. Seterusnya, ia juga diberi melalui pantun, syair, peribahasa, pepatah, pantang larang, cerita, berbentuk teladan dan pengajaran. Ini merupakan pendidikan tidak formal. Okey, cikgu ulang sekali lagi bahawa pendidikan tidak formal bermula di peringkat keluarga. Secara asasnya ialah kemahiran-kemahiran ilmu yang diterapkan untuk kehidupan semasa. Untuk kehidupan semasa, sebagai contohnya bercucuk tanam dan beternak, menangkap ikan. Itu saja. Maknanya kalau dilihat pada pendidikan tidak formal, memang tahap dan taraf amat rendah. Okey, baiklah. Seterusnya pelajar, kita sambung lagi. Pendidikan tidak formal antaranya ialah adanya cerita rakyat. Apa dia cerita rakyat? Contoh yang cikgu beritahu ialah Si Tanggang, anak derhaka. Dan pelajar-pelajar sudah membaca tentang cerita ini. Banyak memberi mesej kepada kita dan pengajaran. Apabila kita sudah membaca cerita Si Tanggang, ini merupakan cerita rakyat. Ini merupakan diasuh mendidik anak supaya tidak menderhaka kepada ibu bapa. Dan yang kedua, cerita anjing dengan bayang-bayang pula memberikan nasihat kepada seseorang supaya tidak tamak. Sebagai contoh, sekiranya kita berharta, kita banyak duit, maknanya kita perlu tidak rasa tamak diri dan perlu menjalani untuk kebajikan. Contoh, satu pantun yang cikgu utarakan di sini ialah burung pipik, burung kedidi, hingga di pokok di tepi sawah. Jika hidup tidak berbudi, ibarat pokok tidak berbuah. Ini merupakan satu contoh pantun yang kita boleh jadikan teladan dan panduan hidup sebagai mesej utama kepada satu masyarakat ataupun satu keluarga. Seterusnya, baiklah pelajar. Seterusnya, pendidikan tidak formal kita sambung lagi ialah jika dilihat di Sabah dan Sarawak, menerima pendidikan tidak formal antaranya ialah matlamat mereka ialah membolehkan mereka hanya berdikari apabila mereka dewasa kelak. Di Sarawak pula, pendidikan tidak formal diperoleh melalui cerita lisan. Apa itu cerita lisan? Cerita lisan ialah cerita secara perbualan, secara ringkas, melalui komunikasi dua hala antara individu atau masyarakat yang membawa mesej apa yang disampaikan itu. Antaranya ialah berkaitan dengan amalan, kepercayaan, turun-temurun sesuatu etnik. Yang ini merupakan pendidikan formal yang diterapkan di bumi Sabah dan Sarawak. Contoh dalam pendidikan formal di Sarawak dan Sabah, contohnya cara berburu, meramu hasil hutan. Kebanyakan jika dilihat merupakan satu kerja tradisional masyarakat untuk menampung keperluan hidup, memungut hasil hutan. Ini merupakan pendidikan yang amat rendah, pendidikan tidak formal. Sama ada yang berlaku di Sabah dan Sarawak ataupun di Semenanjung Tanah Melayu.
Baiklah, seterusnya pelajar. Kita lihat di Sabah. Di Sabah ni, pendidikan tidak formal dipelajari oleh kanak-kanak melalui keluarga di tempat mereka tinggal. Contohnya, mereka tinggal di suatu kawasan sungai, di kawasan hutan. Di situlah tempat mereka diberi pendidikan. Mereka diajar kemahiran seperti bersawah. Bukan sahaja belajar seperti kita berada dalam bilik darjah. Mereka diajar lebih kepada kemahiran. Kemahiran bersawah, menanam padi, bertukang. Bertukang maknanya membina sebuah rumah, berburu, memanjat, memancing dan menyupit. Jika dilihat pada aspek ini merupakan cara-cara kemahiran hidup. Kemahiran hidup seharian untuk menampung keperluan keluarga. Jika dilihat gambar tersebut ialah kanak-kanak dilatih kemahiran untuk menyumpit. Ini yang berlaku sebagaimana yang berlaku di Sabah. Jika di tempat kita, mungkin cara yang berbeza. Mengikut lokasi. Maknanya pendidikan berlaku berdasar kepada lokasi. Baiklah, seterusnya pelajar. Dan yang seterusnya kita lihat pula kepada subtajuk yang kedua, iaitu pendidikan formal. Tetapi di bawah kegiatan intelektual. Jadi ini lebih baik dan lebih moden jika dibandingkan dengan pendidikan tidak formal. Okey, seterusnya, baiklah pelajar, teruskan lagi. Pendidikan formal yang cikgu nak bawa pemikiran anda ialah, kita lihat dahulu ialah di Sarawak. Di Sarawak dijalankan di masjid, di sekolah agama. Etnik beragama Islam belajar membaca Al-Quran. Seterusnya menulis jawi dan cara beribadat yang diajar oleh guru Al-Quran, imam dan lebay. Samalah di Semenanjung. Jika dilihat pendidikan formal, lebih kurang sama yang berlaku di Semenanjung. Jika dilihat dari aspek ini, maknanya kemahiran lebih terselah dari segi aspek keagamaan. Dan manakala jika dilihat di Sabah, pendidikan formal memang amat terhad. Etnik beragama Islam belajar membaca Al-Quran dan belajar menulis jawi di surau, pondok, rumah guru agama. Yang ini jika dilihat, kalau soalan peperiksaan nanti bandingkan pendidikan formal yang berlaku di Sarawak dan Sabah. Inilah jawapannya. Jika dilihat kedua-dua aspek, kedua-dua isi yang cikgu utarakan kepada pelajar tadi maknanya lebih kurang sama. Jadi maknanya pendidikan formal lebih terarah kepada pengajian Al-Quran di pondok, masjid dan surau. Okey, diharap pelajar boleh teruskan lagi bersama dengan cikgu. Okey, baiklah, kita teruskan lagi dengan pendidikan formal. Bahasa Melayu dan tulisan Jawi berkembang pesat menjadi bahasa ilmu dan bahasa lingua franca. Dalam perdagangan, tak asing lagi di kalangan kita, dalam kalangan pedagang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa perhubungan di antara pedagang-pedagang yang membawa barang dagangan di pelabuhan. Ini membuktikan ia mampu menyampaikan ilmu agama, ilmu pengetahuan yang amat tinggi. Secara tak langsung melalui aktiviti perdagangan, maknanya ilmu dapat disebarkan. Khususnya dalam pendidikan formal, terutamanya bahasa Melayu sebagai lingua franca. Dan seterusnya ialah kita lihat penulisan karya, kesusastraan juga berkembang. Ini membuktikan orang tempatan mempunyai kegiatan cendekiawan, boleh menghasilkan kitab dan karya kesusastraan bermutu tinggi. Dan di sini cikgu nak bawa beberapa contoh. Antaranya ialah Tuhfah Al-Nafih, Misal Melayu, Hikayat Datuk Merpati Jepang. Ini merupakan contoh ilmu-ilmu yang diterapkan dalam pendidikan formal. Lebih terarah kemahiran menulis, kemahiran menguasai ilmu, sama ada ilmu agama ataupun bahasa. Bahasa sesuatu tempat, sama ada digunakan sama ada bahasa Melayu. Ini berdasar kepada lokasi masyarakat tinggal di kawasan tersebut. Baiklah, seterusnya pelajar. Dan lagi, pendidikan formal ada berlaku di istana.
Jika dilihat pada hari ini di istana, siapa yang tinggal di istana? Di istana ialah raja. Hal ini pentadbiran negara dan sistem politik. Contoh istana Anak Bukit Al-Ustaz. Ini contoh istana yang pada masa dahulu merupakan pusat pentadbiran negara. Dan yang berikutnya, masjid dan surau. Jika dilihat apa yang berlaku di masjid dan surau, pengajian merangkumi cara bacaan dalam solat. Cara bacaan dalam solat, seterusnya dari segi tajwid, mempelajari hadis, fiqh dan usuluddin. Contohnya, jika dilihat pada hari ini ialah contoh Masjid Kampung Hulu, Melaka. Inilah tempat-tempat yang berlakunya pendidikan formal pada masa dahulu. Bukan saja, jika dilihat pada hari ini, jika dibandingkan dengan zaman sekarang, mana pendidikan dahulu memang amat berbeza. Tapi pengaruh pendidikan formal tentang pengajian ilmu agama masih ada dijalankan pada hari ini. Bagi masyarakat Melayu yang bercorak Islam, mestilah menekankan ilmu keagamaan. Di mana dilaksanakan? Biasanya di masjid, surau, istana, pondok dan madrasah. Ini merupakan lokasi ataupun tempat perkembangan ilmu yang berlaku pada masa dahulu. Cikgu ulang sekali lagi, yang berlaku di istana, masjid dan surau. Okey, baiklah, seterusnya pelajar. Jika dilihat di pondok pendidikan formal, apakah mata pelajaran yang telah diajar? Antaranya ialah pendidikan Al-Quran, ilmu hadis dan bahasa Arab. Ini di pondok. Tetapi sekarang, kegiatan pondok, perkembangan ilmu dari segi hafazan masih kekal berlaku di negara kita. Dan cikgu nak bawa pemikiran bahawa pemikiran anda semua, kita kena banding beza antara pendidikan dahulu dan pendidikan sekarang. Tapi pondok dan madrasah masih kekal wujud di negara kita. Mengapa? Kerana terpengaruh ataupun budaya-budaya yang dibawa pada zaman dahulu. Seterusnya adalah madrasah. Di madrasah ada sukatan. Ada sukatan pelajaran dilaksanakan secara kelas, mempunyai tahap, diawasi mudir dan diselia oleh jawatankuasa keuangan. Jadi, jika dibandingkan yang apa yang cikgu bawa tadi, apa yang cikgu papa tadi di pendidikan tidak formal, maknanya pendidikan formal ini lebih terarah, lebih kemas, lebih teratur dan tersusun dari segi penyampaian ilmu agama. Tapi lebih terarah kepada penyampaian lebih kepada bidang agama Islam, termasuk bahasa. Bahasa tadi yang cikgu beritahu ialah dari segi bahasa Melayu sebagai bahasa lingua franca, bahasa perhubungan antara pedagang yang berniaga satu-satu tempat. Okey, baiklah, seterusnya pelajar. Di sini sebelum cikgu akhiri tentang pembelajaran kita, cikgu nak bawa beberapa soalan. Ini sebagai satu pengukuhan lah. Satu pengukuhan kepada pelajar di luar sana. Diharapkan cara-cara nak menjawab ini pelajar terus mencatat dan mendengar. Apa yang cikgu nak kongsi ini semoga sedikit sebanyak boleh membantu anda dalam peperiksaan nanti. Okey. Semasa anda nak sebelum menjawab soalan, perlu garis tugasan. Apakah tugasan? Tugasan ialah apa yang ditanya. Contoh, mengapakah? Dan yang kedua ialah kata kunci. Kata kunci merupakan subtajuk ataupun tema dalam soalan. Dimensi. Dimensi ini merupakan siapa yang terlibat dalam soalan tersebut. Item, dia ada dua sahaja, iaitu negatif dan positif. Cuma bidang, apa yang kita bincang pada hari ini? Bidang ialah bidang sosial. Mengapa cikgu kata bidang sosial? Kerana dia berkaitan dengan pendidikan. Sama ada pendidikan formal atau pendidikan tidak formal. Ini merupakan cara menganalisis soalan, memahami soalan sebelum anda menjawab soalan. Baiklah, kita paparkan contoh soalan untuk diperbincangkan. Soalannya yang berkait dengan tajuk yang cikgu bincangkan tadi. Ini sebagai pengukuhan dan peneguhan kepada pelajar-pelajar semua supaya ini membantu anda dalam peperiksaan nanti. Soalan yang satu. Ranjang berikut mengenai sistem pendidikan masyarakat tempatan. Ini soalan struktur. Kerana PT3 menengah rendah
ada soalan objektif, ada soalan struktur dan adanya soalan esei. Dan stimulus soalan ini ialah pendidikan. Pendidikan formal dan tidak formal. Itu merupakan stimulus dalam soalan. Soalannya ialah apakah tujuan pendidikan diberikan kepada kanak-kanak? Dan anda perlu gariskan apakah. Apakah apa dia? Apakah ialah merupakan tugasan dalam soalan. Dan kata kunci bagi soalan ini ialah sistem pendidikan. Ini merupakan cadangan jawapan yang cikgu paparkan kepada pelajar-pelajar semua. Antara cadangannya ialah fakta yang pertama, melahirkan individu berakhlak mulia. Memang tepat sekali. Dan fakta yang kedua ialah melahirkan individu berkelakuan sopan. Yang ketiga, melahirkan individu bertata susila, berhemat tinggi, berbudi bahasa, mengamalkan nilai murni. Itu boleh diterima sebagai satu jawapan. Melahirkan individu yang rajin berdikari. Sebagai contoh yang kita lihat dalam gambar tadi, kebanyakan masyarakat zaman dahulu ialah bekerja sebagai bertani, menternak, menyumpit. Itu berdikari. Berdikari. Fakta yang kelima ialah melahirkan individu berhemah tinggi. Tetapi dalam peperiksaan nanti, sama ada peperiksaan pertengahan tahun, peperiksaan akhir tahun, jadi pelajar perlu jawab berdasar kepada huraian ayat yang lengkap. Ini merupakan satu contoh jawapan saja. Sedangkan jawapan yang lain ada lagi. Jadi diharapkan pelajar-pelajar boleh menerus membaca buku teks dalam bab 1 berkaitan dengan pendidikan formal dan tidak formal. Semuanya jawapan ada dalam buku teks. Okey, baiklah. Seterusnya soalan yang kedua. Soalan yang kedua ni pelajar, kata tugasnya ialah bagaimanakah? Bagaimanakah pendidikan tidak formal dipelajari oleh kanak-kanak? Markahnya ialah 4. Sekiranya markah 4, pelajar perlu menyatakan 4 fakta atau 4 huraian, 4 contoh. Kena mencukupi berdasar kepada markah yang telah diperuntukkan. Jadi, tugasannya ialah bagaimanakah pendidikan tidak formal dipelajari. Ingin mengetahui langkah-langkah ataupun cara. Cadangan jawapan yang pertama ialah merupakan pendidikan awal. Pendidikan awal itu maknanya tak lengkap. Sekiranya pelajar ingin menjawab dalam soalan peperiksaan, merupakan pendidikan awal masyarakat pada zaman dahulu. Itu merupakan satu ayat yang lengkap. Dan huraian daripada itu, asuhan dalam institusi keluarga. Sebagaimana yang cikgu paparkan tadi, ialah pendidikan bermula di peringkat awal ialah di peringkat keluarga ataupun institusi keluarga. Okey, diajar. Huraian yang ketiga ialah huraian diajar kemahiran. Dan contoh daripada itu ialah bercucuk tanam, menangkap ikan, bertukar dan hasil keratangan. Ini merupakan contoh. Ini pelajar boleh jawab berdasar kepada yang pertama, sila catat fakta, huraian dan contoh. Ini merupakan satu pakej yang lengkap bagi menjawab soalan septu ataupun soalan esei. Diharap pelajar-pelajar di luar sana boleh ambil perhatian. Dan huraian keempat diajar ilmu agama, berpekerti mulia, cara berkawan dan juga maruah diri. Dan huraian kelima diberi melalui pantun, syair, pantalaran, cerita, teladan dan pengajaran. Dan contohnya si tanggang, anjing dengan bayar-bayar. Ini merupakan pendidikan tidak formal yang diajar pada masa dahulu. Cikgu percaya amat mudah saja tajuk ini secara langsung. Cuma pelajar-pelajar perlu mengerti fakta saja. Tajuk ni tidak panjang dalam bab 1. Dalam bab 1, 1.1, iaitu pendidikan tidak formal yang diajar kepada masyarakat. Jadi anak pelajar-pelajar semua kena mengetahui sama ada yang berlaku di Semenanjung ataupun Sabah dan Sarawak. 4 markah maknanya anda sekiranya beri lebih daripada itu adalah lebih baik. Okay, soalan yang terakhir, soalan C. Ini soalan C ialah soalan kebat. Tapi soalan yang cikgu paparkan ini ialah berkaitan dengan pendidikan formal dan tidak formal. Sekiranya pelajar-pelajar menguasai apa yang cikgu harapkan tadi, cikgu percaya tiada masalah untuk anda menjawabkannya. Soalannya berbunyi, berikan cadangan untuk meningkatkan kualiti pendidikan hari ini. Ini merupakan soalan umum.
Soalan umum tapi ada kaitan dengan pendidikan. Ini soalan kebat. Soalan kebat maknanya pelajar boleh menjawab mana-mana mensabak ataupun logik. Sekiranya 4 markah, maknanya pelajar boleh jawab lebih daripada itu. Kerana sekiranya anda memberi lebih jawapan, maknanya anda tidak kehilangan markah. Antara cadangan jawapan yang cikgu paparkan di sini berkaitan dengan soalan yang dipaparkan itu ialah fakta yang pertama, memantapkan pentadbiran dan pengurusan sekolah. Okey, cadangan. Cadangan kita. Cadangan saya. Bila anda, mesti jawapan saya. Fakta yang kedua, menyediakan infrastruktur. Apa dia infrastruktur? Jalan raya, perhubungan, telekomunikasi yang lengkap. Fakta yang ketiga, meningkatkan profesionalisme guru dalam memberi pendidikan. Tanpa guru, kita tidak mendapat ilmu. Fakta yang keempat ialah menambah baik kurikulum. Fakta yang kelima, pelaksanaan kegiatan kurikulum yang berkesan. Dan fakta yang keenam, mengurangkan masalah disiplin pelajar. Dan akhir sekali ialah meningkatkan peranan masyarakat. Ini merupakan 7 cadangan jawapan berdasar kepada soalan kebat, iaitu cadangan untuk meningkatkan kualiti pendidikan. Ini jawapan yang terbaik. Tetapi sekiranya soalan esei, anda kena buat dalam bentuk ayat lengkap dan sistem perenggan yang seimbang. Tiada masalah. Jadi anda layak untuk mendapat markah penuh dalam peperiksaan nanti. Ini sebagai satu pengukuhan berkaitan dengan tajuk yang cikgu ajar tadi ataupun yang cikgu bincangkan tadi berkaitan dengan pendidikan formal dan tidak formal. Dan okey, seterusnya pelajar, rumusan pembelajaran pada hari ini. Sebagai rakyat Malaysia, kita harus berbangga dengan kestabilan tanah air yang diwarisi daripada generasi yang terdahulu. Kita harus berusaha bersungguh-sungguh untuk membangunkan negara dan bertanggungjawab mempertahankan identiti bangsa kita. Kerana tanpa pendidikan, kita tak ke mana. Dengan adanya pendidikan, kita boleh maju untuk menambahkan lagi, meningkatkan lagi ekonomi dan kemajuan negara kita. Okeylah, baiklah pelajar, kerana setakat ini saja yang cikgu dapat kongsi dengan pelajar-pelajar semua berkaitan dengan pendidikan tidak formal dan sedikit motivasi. Dan renungan secara bersama-sama. Usaha terus meskipun situasi semakin sulit ataupun dipanggil sukses. Sekiranya kita dalam keadaan cabaran ini, kita terus berusaha untuk mencapai kejayaan yang lebih cemerlang dan gemilang sama ada di dunia dan akhirat. Cikgu doakan anda berjaya untuk terus mengulang kaji pelajaran. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi.